Hai, selamat pagi murid-murid. Apa khabar semuanya? Cikgu harap murid-murid semua sihat sejahtera. Untuk kelas pendidikan kesihatan tahun 1, hari ini cikgu akan mengajar tentang tajuk kuman. Murid-murid sudah bersedia? Jom kita mulakan kelas bersama Cikgu Fiza. Sebelum itu, cikgu akan terangkan terlebih dahulu standard kandungan yang akan kita pelajari pada hari ini. 7.1 Penyakit dan cara mencegah serta mengurangkan faktor risiko penyakit dalam kehidupan harian. Fokus adalah kuman. Baiklah murid-murid, sekarang cikgu akan terangkan pula standard pembelajaran yang akan murid-murid pelajari pada hari ini. 7.1 Mengetahui maksud kuman dan cara kuman merebak. 7.1.2 Mengetahui penyakit bawaan kuman. 7.1.3 Memahami kepentingan menjaga kebersihan diri untuk mencegah kuman daripada merebak. 7.1.4 Mengaplikasi cara menjaga kebersihan diri untuk mencegah penyakit. Dan standard pembelajaran terakhir 7.1.5 Menilai akibat jika kebersihan diri diabaikan. Murid-murid, sekarang cikgu ingin kamu merujuk buku teks Pendidikan Jasmani dan Kesihatan muka surat 83. Tajuk Kuman, oh kuman. Mari kita hayati perbualan dialog di bawah. Nanta, apakah itu kuman? Kuman ialah organisma kecil yang menyebabkan penyakit. Adakah kuman bahaya? Ya, kuman amat bahaya. Bagaimanakah kuman merebak? Melalui sentuhan dan udara. Kuman juga merebak melalui makanan dan minuman yang kotor. Terima kasih Nanta. Murid-murid, setelah kita hayati perbualan dialog di bawah, adakah murid-murid sudah memahami apa itu kuman? Murid-murid tahu apa itu kuman? Kuman adalah organisma halus yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Kuman hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Murid-murid, kuman juga adalah organisma yang berbahaya. Jika kita dijangkiti kuman, kita akan jatuh sakit. Murid-murid, sekarang cikgu akan terangkan dengan lebih lanjut lagi bagaimana kuman merebak. Untuk pengetahuan murid-murid, kuman boleh merebak melalui sentuhan. Sekiranya tangan murid-murid kotor, pastikan murid membasuhnya menggunakan air yang bersih dan sabun. Kedua, kuman boleh merebak melalui udara. Jika murid ingin bersin, pastikan gunakan kain untuk menutup hidung. Manakala jika murid ingin batuk, tutup mulut. Ini bagi mengelakkan kuman tersebar melalui udara.
Akhir sekali, kuman boleh merebak melalui makanan dan minuman yang terdedah. Sekiranya murid ingin membeli makanan dan minuman di luar kawasan rumah atau di tepi jalan, pastikan makanan dan minuman tersebut bertutup. Ini bagi mengelakkan murid mengalami keracunan makanan akibat makanan dan minuman yang terdedah itu telah dijangkiti kuman. Mari kita teruskan dengan tajuk kecil jejak kuman. Murid-murid perlu meneka penyakit yang disebabkan oleh kuman. Oleh itu, cikgu ingin murid merujuk buku teks Pendidikan Jasmani dan Kesihatan muka surat 84. Kita lihat pada paparan gambar pertama. Siang malam tersedak-sedak, selalu rasa gatal tekak. Kadangkala banyak kahak, jarang-jarang sekali yang tidak. Murid-murid, clue bagi penyakit tersebut adalah apabila murid berasa gatal di bahagian tekak. Dan kadangkala murid mungkin mengalami banyak kahak. Penyakit tersebut ialah batuk seperti yang telah dipaparkan di bahagian jawapan untuk gambar pertama. Mari kita lihat paparan gambar kedua. Hacu, hacu, bersin sentiasa. Hidung berair, itu tanda mula. Sapu tangan, guna sentiasa. Halang kuman merebak ke udara. Murid-murid tahu apakah penyakit bagi paparan gambar kedua? Betul! Jawapannya adalah penyakit selesema. Kita lihat pula pada paparan gambar ketiga. Garu sini, garu sana. Gatal badan amat terasa. Kebersihan diri penting dijaga agar badan bersih sentiasa. Murid-murid, apakah penyakit bagi paparan gambar ketiga? Syabas murid-murid, jawapannya ialah kurap. Baiklah murid-murid, ini ialah jawapan bagi teka penyakit sebentar tadi. Seterusnya, cikgu akan terangkan tentang tajuk kecil bertajuk Elak Penyakit. Murid boleh merujuk buku teks Pendidikan Jasmani dan Kesihatan muka surat 85. Hanis dimasukkan ke ward hospital. Hanis sakit apa? Saya sakit perut. Dia diserang cirit-birit kerana keracunan makanan. Semoga cepat sembuh. Jika murid-murid dapat lihat, dalam situasi Hanis yang telah dimasukkan ke ward hospital, Ibu Hanis telah memberitahu rakan-rakan Hanis bahawa Hanis mengalami cirit-birit kerana keracunan makanan. Olehnya demikian, cikgu ingin ingatkan murid-murid agar sentiasa menjaga kebersihan diri. Untuk mengelakkan murid mengalami sakit perut seperti yang dialami oleh Hanis. Mari kita lihat pula pada paparan gambar di bawah. Ada 4 gambar yang menunjukkan cara untuk
murid menjaga kebersihan diri. Antaranya, cuci tangan sebelum dan selepas makan. Ini sangat penting untuk memastikan tiada kuman di bahagian tangan murid sebelum makan dan selepas makan. Kedua, murid perlu mandi setiap hari, sekurang-kurangnya 3 kali sehari bagi memastikan tiada kuman yang berada pada tubuh murid. Ketiga, tutup mulut apabila batuk. Ini sangat penting kerana sekiranya murid batuk tanpa menutup mulut, kuman akan tersebar melalui udara. Dan cara keempat untuk murid menjaga kebersihan diri adalah menggunakan sapu tangan apabila bersin. Hal ini bagi mengelakkan kuman tersebar melalui udara. Murid-murid, sekarang cikgu akan terangkan tentang kepentingan menjaga kebersihan diri. Pertama, badan sentiasa sihat dan cergas, manakala otak cerdas. Kedua, kita dapat melakukan aktiviti seharian dengan baik tanpa rasa letih. Dan ketiga, kita dapat memberikan tumpuan semasa belajar. Seterusnya, cikgu akan terangkan akibat jika kebersihan diri diabaikan. Pertama, badan menjadi lemah dan tidak bermaya. Berkemungkinan seseorang juga boleh jatuh sakit sekiranya kebersihan diri diabaikan. Kedua, kita tidak dapat melakukan aktiviti seharian dengan baik kerana badan terlalu lemah serta letih. Dan ketiga, kita boleh hilang tumpuan semasa belajar. Murid-murid, cikgu sudah selesai menerangkan tentang tajuk kuman. Cikgu harap murid-murid sudah jelas dan faham tentang tajuk yang telah kita pelajari pada hari ini. Kita berjumpa lagi untuk kelas yang akan datang. Sekian, terima kasih.